Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita tengah hari mengenai Majlis Penghormatan terakhir mantan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Suasana pilu menyelubungi Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak dengan kehadiran orang awam dan para kenamaan yang tidak putus memberikan penghormatan terakhir kepada Tun Abdul Taib pada Khamis. Jenazah Allahyarham selamat tiba di Atrium Dun Sarawak dari kediaman beliau tepat jam 7.50 pagi sambil diiringi isteri Tuan Puan Ragat Kurdi Taib serta keluarga bagi memberi peluang kepada orang awam dan kenamaan turut serta dalam istiadat penghormatan negeri. Atrium Dun Sarawak mula dibanjiri ribuan rakyat pelbagai bangsa dan agama seawal jam 8 pagi lagi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Dato' Maopeng antara yang terawal tiba termasuk Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Menteri Barisan, Menteri dan Timbalan Menteri Sarawak, wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin masyarakat dan ketua-ketua jabatan. Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar turut dijadual memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham di penghujung istiadat. Jenazah Allahyarham Tun Abdul Taib ditempatkan di Atrium Dun Sarawak sehingga jam 11.30 pagi sebelum dibawa ke Masjid Demak dan seterusnya disemadikan di tanah perkuburan keluarga Allahyarham di Demak Jaya. Terdahulu jenazah Allahyarham yang tiba di Kuching pada petang Rabu dibawa ke kediamannya di Demak Jaya bagi memberi peluang kepada ahli keluarga dan kenalan terdekat memberi penghormatan terakhir termasuk mengadakan majlis bacaan Al-Quran, tahlil dan yasin sehingga subuh. Seterusnya, warga kaki tangan Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak PANS turut terkesan di atas pemergian mantan Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, seluruh warga PANS juga turut merasai kehilangan ini dan kesedihan ini juga dikongsi bersama seluruh rakyat jelata di Sarawak yang amat berduka cita di atas kehilangan seorang pemimpin unggul yang sangat dihormati dan disegani oleh segenap lapisan masyarakat. Belia bersama seluruh warga Perkhidmatan Awam Sarawak merakamkan ucapan takziah di atas pemergian Tun Abdul Taib. Katanya Allahyarham Tun Abdul Taib sepanjang hayatnya telah menabur bakti dengan cemerlang dalam menjadi pemimpin yang holistik kepada pembangunan di Sarawak, termasuklah dalam meningkatkan kualiti dan prestasi Perkhidmatan Awam Sarawak yang memacu ke arah satu aras pentadbiran negeri yang bertaraf tinggi. Allahyarham telah memberikan sumbangan yang besar dalam membangun Perkhidmatan Awam Sarawak melalui penubuhan pelbagai jabatan dan agensi demi memberi sumbangan terbaik kepada rakyat. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada Rabu. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar menambah, seluruh warga Perkhidmatan Awam Sarawak mendoakan semoga Allahyarham diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan bertakwa. Tun Abdul Taib meninggal dunia pada usia 87 tahun di Hospital Swasta Kuala Lumpur pada Rabu. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul turut berkongsi nasihat Tun Abdul Taib ketika hayatnya. Ujarnya pemimpin berwibawa itu pernah menasihatinya seorang wakil rakyat harus memberi perhatian kepada rakyat di kawasan yang diwakilinya. Malah Tun Abdul Taib juga selalu menasihatinya untuk tidak mengabaikan solat dan tidak bersikap sombong dalam pergaulan dengan masyarakat di kawasan yang diwakili. Jelasnya Tun Abdul Taib telah menasihatinya semasa beliau menjadi calon dan pada ketika itu Allahyarham berada di penggal terakhir sebelum bersara. Saya masih ingat pesanan beliau. Dia kata, Abdullah, concentrate to develop the area. Help the people. That area need urgent attention. Don't worry too much about politics. Deliver what the peoples need. Be honest dan sincere. Work hard and Allah will decide. Datuk Abdullah berkata demikian melalui nota suara yang dikongsinya pada Rabu.
Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Abdul Somad itu juga berkongsi kenangan terindah semasa beliau menjadi Ketua Setiausaha Politik Tun Abdul Taib Mahmud. Saya berkesempatan untuk bertanya kenapa Allahyarham Tun meminati P. Ramlee. Menurut beliau, secara ringkasnya, Allahyarham Tun berkata, P. Ramlee adalah contoh seniman atau individu yang berasal daripada masyarakat biasa yang miskin, tetapi tidak pernah berputus asa dalam perjuangan kehidupan beliau, dan pemerhatian P. Ramlee amat luas tentang isu masyarakat dan peka dengan dilema pelbagai kaum dan cabaran masa depan. Mewakili masyarakat Dewan Undangan Negeri Dusumob, Datuk Abdullah menzahirkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham Tun dan berharap agar rohnya sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berita seterusnya, pentadbiran daerah yang baik dan cekap dapat membantu melancarkan pembangunan sesebuah kawasan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merangkap Ahli Parlimen Santumbong Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia juga membantu dalam kerjasama erat dari antara pentadbiran daerah bersama wakil-wakil rakyat. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Apresiasi Pejabat Daerah Lundu 2024 di Kuching baru-baru ini. Majlis berkenaan diadakan bagi memberikan penghargaan kepada mantan pegawai daerah Lundu, Gustian Durani, yang telah berpindah ke Majlis Perbandaran Kota Samarahan pada 1 Februari 2024 yang lepas setelah 5 tahun berkhidmat sebagai pegawai daerah Lundu. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy memberitahu kerjasama erat di antara pejabat daerah Lundu bersama wakil rakyat tidak dapat dilaksanakan tanpa sokongan dan kerjasama dari Gustian. Menurut beliau, pentadbiran yang teratur di Lundu dan Sematan di bawah pimpinan Gustian juga telah menjadi panduan kepada pihaknya dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Adun Tanjung Batu Azizul Anwar dengan amat berterima kasih kepada Gustian di atas kerjasama dan prestasi cemerlang yang ditunjukkan sepanjang berkhidmat di pejabat daerah Lundu. Ujarnya, kepimpinan Gustian banyak membantu dalam pengurusan di peringkat daerah seperti perancangan pembangunan setempat, pengaturan dalam menghadapi pandemik COVID-19 serta pelaksanaan program-program utama di daerah berkenaan. Perkembangan di Miri pula. Seramai 150 orang peserta telah menyertai acara larian yang dianjurkan oleh Miri #House Harriers sepenuh sambutan Tahun Baru Cina TBC 2024. Hadir menyempurnakan acara tersebut ialah Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Abdul Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin di Bukit Kanada pada Selasa. Menurut beliau, program seumpama itu perlu lebih kerap dianjurkan pada masa hadapan oleh Miri dalam menarik lebih ramai pengunjung dari luar dan dalam Malaysia ke Bandaraya Miri, sekaligus merancangkan lagi ekonomi pelancongan di bandar tersebut. Miri yang ditubuhkan pada 1973 telah banyak menganjurkan acara larian pendakian di samping melakukan kerja-kerja amal. Sementara itu, Jelajah Akademik Persatuan Pendidik Dayak Sarawak SDEA Zon Miri melabuhkan tirai di rumah Francis James Bada Skarok di Lubuk Antu pada Ahad. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak merangkap Adun Batang Air Datuk Dr. Malcolm Musim Lamu berkata, program tersebut penting agar dapat meningkatkan kesedaran ibu bapa dan anak-anak terhadap kepentingan pelajaran. Menurut beliau, para ibu bapa harus merebut peluang dengan bantuan pendidikan yang disediakan bagi menyokong anak-anak melanjutkan pelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi. Dalam masa yang sama, Datuk Dr. Malcolm mengingatkan para pelajar agar berdisiplin dan tidak mudah putus asa dalam mencapai kejayaan. Dalam program yang sama, beliau meluluskan peruntukan untuk SDEA Zon Miri berjumlah RM20,000, Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Skarok RM15,000, Biro Wanita Skarok RM10,000, Persatuan Ibu Bapa dan Guru RM10,000 dan peruntukan program transformasi luar bandar RTP berjumlah RM50,000 untuk menaik taraf Dewan Pemancar Manau Batang Air. Ke perkembangan berikut. Kerajaan negeri melalui Yayasan Sarawak telah menyediakan inisiatif Garduan Pulang Sarawak IGPS kepada pelajar tempatan yang mengikuti pengajian sepenuh masa di mana-mana institusi pengajian tinggi IPT.
Timbalan Menteri Kesihatan merangkap Ahli Parlimen Sibuti Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata, inisiatif ini bertujuan untuk mengurangkan beban anak Sarawak apabila membeli tiket penerbangan untuk pulang ke negeri ini. Jelasnya, Kerajaan Sarawak menyediakan subsidi berjumlah RM300 melalui IGPS kepada pelajar Sarawak yang belajar di institusi-institusi pengajian tinggi untuk balik ke Sarawak. Beliau berkata demikian dalam program penyerahan derma siswa Parlimen Sibuti di Pejabat Pusat Khidmat Masyarakat Sibuti baru-baru ini. Untuk maklumat lanjut mengenai IGPS, pemohon boleh melayari laman Facebook Sarawak Volunteers atau menghubungi Sekretariat Sarawak Volunteers di talian 082-443-265 atau 011-565-13959. Datuk Lukan Isman memberitahu Kerajaan Sarawak juga telah melaksanakan bantuan menyelesaikan hutang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN untuk para pelajar. Jelasan lanjut, inisiatif ini telah melibatkan hampir 70,000 pelajar di Sarawak yang telah menamatkan pengajian di universiti yang mana kerajaan negeri membantu dengan membayar 30% dari hutang pelajar terlibat. Terdahulu dalam program tersebut, seramai 46 pelajar telah menerima derma siswa yang disampaikan oleh Datuk Lukan Isman sebagai salah satu usaha untuk memberi sokongan kepada pelajar-pelajar di kawasannya. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri rutin dengan perkongsian daripada wartawan kami yang membuat liputan di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sebenar istiadat penghormatan negeri mengenang pemergian mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pagi tadi. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Lia Amira mewakili Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS kini berada di ruang legar ataupun atrium Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang mana menempatkan jenazah Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang merupakan mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak bagi membuka peluang kepada orang ramai memberi penghormatan terakhir dan mengenang pemergian Allahyarham menerusi istiadat penghormatan negeri yang akan berakhir sehingga jam 11.30 pagi. Keadaan di sini yang dapat saya kongsikan, suasananya amat pilu, sayu dan kebanyakan yang hadir memberikan penghormatan dalam keadaan yang sebab. Namun ada di antaranya tetap tenang dan dalam masa sama bacaan ayat suci Al-Quran dialunkan sepanjang istiadat ini berlangsung. Pagi tadi pada jam 7.50 pagi, jenazah Allahyarham diusung oleh anggota TUDM dan PDRM diiringi isteri Allahyarham, Tuan Ragat Kodi Taib serta seluruh ahli keluarga memasuki atrium ini dengan penuh kehormatan dan jenazah ditempatkan di ruang khas untuk memudahkan orang ramai dan para kenamaan memberi penghormatan terakhir. Mengelilingi jenazah Allahyarham telah disusun rapi pingat-pingat dan darjah kebesaran yang dikurniakan kepada Allahyarham sepanjang perkhidmatannya di bumi kenyalang ini. Dan antara yang terawal hadir di istiadat ini ialah Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Timbalan-Timbalan Menteri, Barisan Pemimpin, Wakil-Wakil Rakyat dan Ketua-Ketua Jabatan. Di sini juga ada disediakan laluan khas untuk orang awam dan kenamaan bagi melancarkan lagi perjalanan istiadat dengan kawalan rapi oleh anggota keselamatan, pihak protokol, pihak astana dan semua yang terlibat. Sedikit perkongsian untuk makluman bersama, Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib, 87 tahun, menghembuskan nafas terakhir pada jam 4.40 pagi Rabu, 21 Februari 2024 di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur. Jenazah Allahyarham diterbangkan dari Kuala Lumpur ke Kuching petang semalam dan dibawa terus ke kediaman Allahyarham di Demak Jaya, Jalan Baku Kuching, yang mana majlis penghormatan terakhir diadakan untuk keluarga dan kenalan terdekat Allahyarham, diikuti bacaan Al-Quran, tahlil dan yasin sehingga subuh tadi. Dan pagi ini jenazah ditempatkan di Dun Sarawak sebelum disolatkan di Masjid Demak dan dikebumikan dengan istiadat pengkebumian negeri di perkuburan keluarga Allahyarham di Demak Jaya. Setakat ini itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersiaran langsung di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sempena istiadat penghormatan negeri mengenang pemergian mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Saya Lia Amira, salam UKAS.